Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa perbezaan antara disc brake dengan drum brake. Korang tahu tak kalau kita tarik handbrake, mana satu yang akan bekerja? Disc brake ke drum brake? Dan brake kat kereta korang pula guna yang mana? Ke guna dua-dua? Mana satu yang lagi bagus sebenarnya? Kalau tengok kereta besar-besar, semua pakai disc brake kan? Tapi kalau disc brake ni bagus sangat, kenapa tak semua kereta pakai? Sebab ada juga kan kereta yang dekat depan pakai disc brake, dekat belakang pakai drum brake. Okey, jom kita tengok. Brake ni memang tak dapat dinafikan sangat penting untuk sesebuah kenderaan. Tujuan dia adalah untuk menghentikan kenderaan yang sedang bergerak lah. Memang setiap kali bawa kereta pun kita akan guna brake ni, tapi dia jadi sangat penting bila dalam keadaan kecemasan. Kalau tiba-tiba ada orang berhenti, ada orang melintas depan kita contohnya, masa ni lah sangat penting untuk brake kita beroperasi dengan baik untuk menghentikan kereta kita. Bagi setiap kereta yang bergerak pula, ada momentum masing-masing. Momentum ni secara mudahnya adalah kombinasi antara berat kereta dengan kelajuan kereta tu. Sebab kelajuan yang tinggi pun tak semestinya anda ada momentum yang tinggi tau. Sebagai contoh, kalau ada lori trailer yang berat dia 5 tan tapi bergerak tak laju dalam 80 km sejam. Ada satu lagi kereta berat dia 2 tan tapi dia bergerak selaju 160 km sejam. Walaupun kita rasa yang kereta tu lagi laju, lagi bahaya, tapi sebenarnya momentum lori 5 tan tadi lagi besar. Maknanya kuasa brake yang diperlukan untuk berhentikan lori tu lagi banyak dari kuasa yang diperlukan untuk stop kereta yang laju tadi. Jadi brake lori ni walaupun dia tak bergerak laju, tapi brake dia mesti lagi power dari kereta tadi. Sama juga analogi ni kalau kita nak gunakan untuk kereta besar dengan kereta kecil. Sebagai contoh, Pro 2 Azia, berat dia cuma 850 kilo, tak sampai 1 tan pun. Tambah orang dalam tu katalah 900 kilo. Banding pula dengan kereta Ford Ranger contohnya. Dan Ford Ranger ni berat dia dalam 2 tan. Jadi sebab Ford Ranger ni berat dia lebih 2 kali ganda kereta Azia, kalau kedua-dua kereta ni bergerak dengan kelajuan yang sama, 100 km sejam, kuasa yang diperlukan untuk stop Ford Ranger ni adalah 2 kali ganda dari Proton Azia tadi. Dan sebab ni lah sistem brake Ford Ranger berbeza dari sistem brake Pro 2 Azia. Kereta yang ringan tak memerlukan stopping power yang sangat banyak untuk berhenti. Dan kalau anda bayangkan, kekuatan brake ni pula kena match juga dengan tayar yang digunakan pada kereta tu. Kalau brake tu power sangat pun tapi tayar dia kecil je, maksudnya tak lebar, bahaya juga sebab tayar akan lock dan kereta tu akan menggelongsor atas jalan. Sebab tu kalau anda perasan, kereta ni kalau lagi besar, tayar dia pun akan jadi lagi lebar. Tayar lebar ni bukan setakat untuk deliver power yang banyak ke jalan je tau, tapi juga untuk membolehkan tayar ni ada luas permukaan yang cukup untuk brake berfungsi dengan baik. Lagi-lagi kalau masa emergency, brake ni tak boleh fail. Dan untuk kereta pula, dua sistem brake yang paling popular adalah disc brake dengan drum brake. Kalau ikutkan prinsip dia, hampir sama je, iaitu dia gunakan geseran antara dua objek untuk kurangkan kelajuan kereta tu. Tapi disebabkan disc brake dengan drum brake ni dia disusun dengan cara yang berlainan, jadi ada kelebihan dan kekurangan lah antara satu sama lain. Okey, pertama sekali kita tengok macam mana drum brake ni berfungsi. Jadi sebab nama dia drum brake, maknanya brake ni dia guna drum lah. Bukan tong drum yang besar tu tau, tapi drum kecil yang akan melekat pada rim kereta kita. Dan mekanisme untuk brake ni semua duduk di dalam drum ni. Pertama sekali bila kita tekan brake, tekanan dalam sistem hidrolik brake ni akan naik dan dia akan tekan piston kecil dalam drum tadi. Piston ni pula bila dia bergerak, dia akan tolak keluar brake shoes supaya bergesel dengan permukaan dalam drum ni. Jadi bila kedua-dua permukaan ni bergesel, kereta kita pun makin perlahan lah. Dan bila kita lepas brake ni pula, tekanan dalam hidrolik sistem tadi pun berkurang dan brake shoes tu pun tak lagi bergesel dengan drum tadi. Tapi anda bayangkan, kalau lama-lama guna, haus lah brake shoes tu kan. Untuk atasi masalah ni, dalam drum ni dia ada satu mekanisme di mana semakin haus brake shoes ni, dia akan adjust position balik supaya tekanan dekat pedal brake kita sentiasa konsisten dengan braking effect yang kita dapat. Tak kira brake shoes ni nipis atau tebal. Baik, walaupun drum brake ni construction dia simple, tapi disebabkan dia duduk di bahagian dalam drum tu, maknanya suhu akan jadi tinggi. Dan bila suhu terlalu tinggi, kesan braking akan berkurang. Jadi benda ni bahayalah kan. Biasanya kalau suhu tinggi ni mesti kita nak hard braking. Bila hard braking mesti ada emergency maksudnya, betul tak? Tapi time ni lah suhu dia naik tinggi dan time ni lah brake jadi tak berkesan.
So memang bahaya. Dan sebab itulah orang mula beralih kepada disc brake. Kalau nak ikutkan, disc brake ni dicipta pada masa yang hampir sama dengan drum brake sebenarnya. Cuma sebab drum brake ni dia simple, penerimaan market terhadap disc brake ni awal-awal tu kurang. Bila kereta makin power dan kuasa brake yang lebih banyak diperlukan dan drum brake ni dah tak boleh handle lagi, barulah disc brake ni mendapat perhatian. Kalau nak ikutkan, prinsip operasi disc brake ni pun sama je macam drum brake, iaitu dia gunakan geseran untuk menghentikan kereta kita. Cuma dari segi binaan dan susunan komponen tu, dia menjadikan disc brake ni berbeza dan dia boleh bagi cengkaman yang lagi kuat. Dan macam nama dia juga, disc brake ni maknanya dia menggunakan disc lah, dan disc ni dia akan melekat pada rim tayar kita. Kemudian kita letak brake caliper dan guna brake pad untuk pegang dan kepit disc ni untuk menghentikan kereta kita. Dan dari segi rupa bentuk, yang paling berbeza antara disc brake dengan drum brake ni adalah disc brake ni dia duduk luar. Maknanya dia terdedah dengan hujan, panas, habuk dan macam-macam lagi lah. Tapi kelebihan dia bila duduk di luar adalah dia tak jadi panas macam drum brake tadi. Tapi bila lepas brake jangan pandai-pandai sentuh pula. Panaslah juga sebenarnya. Tapi disebabkan dia duduk di luar, udara luar dapat sejukkan brake ni dengan cepat berbanding drum brake. Kesannya, kita boleh dapatkan kesan braking yang lebih banyak dari disc brake ni. Kalau untuk disc brake yang performance pula, siap boleh buat lubang-lubang lagi dalam disc brake ni untuk udara mengalir di celah-celah tu supaya lagi cepat sejuk. Kalau kereta F1 contohnya, brake disc ni dibuat dari carbon fiber untuk kurangkan berat dan pada masa yang sama tingkatkan kuasa brake ni. Kalau rosak, just cabut dengan ganti je sebab dia dekat luar. Kalau drum brake tadi leceh sebab mekanisme dia duduk dekat dalam. Untuk brake caliper pula, disebabkan brake disc ni dia duduk dekat luar, kita ada pilihan untuk guna saiz yang berbeza. Kalau kereta yang power, boleh guna banyak piston supaya daya braking tu dibahagi sama rata antara piston-piston tu. Limitation ruang tu tak ada sangat. Sebab kalau tak muat, guna je sport rim yang lagi besar. Satu lagi kalau anda nak tahu, waktu kita tarik handbrake tu kan, brake tu sebenarnya adalah drum brake, bukannya disc brake. Bila kita tarik handbrake, kita sebenarnya tarik satu kabel yang akan gerakkan brake shoes dalam drum brake tu supaya dia rapat dengan drum. Maknanya bila macam ni, tayar dah tak boleh bergerak lah. Dan handbrake ni dia takkan ada masalah haba lah walaupun guna drum, sebab kereta kita tak bergerak pun kan. Dia cuma nak tahan kereta daripada bergerak je. Untuk kereta yang guna disc brake untuk semua tayar pula, sebenarnya dekat disc brake belakang tu ada terselit satu drum, dan fungsi drum ni semata-mata untuk fungsi handbrake ni. Setakat ni saya tak pasti ada ke tidak handbrake yang terus cengkam dekat disc brake ni. Kalau ada, tolong komen dekat bawah. Dan untuk kereta-kereta kecil yang mampu milik macam Azia, Myvi contohnya, biasanya brake depan dia akan guna disc brake dan brake belakang dia akan guna drum brake. Sebabnya adalah bila tengah braking, berat kereta tu akan ditampung banyak oleh tayar depan disebabkan oleh momentum. Jadi brake depan perlu lebih kuat dari brake belakang. Dan disebabkan kereta-kereta kecil ni dia tak berat sangat, biasanya disc brake dekat depan tu boleh guna sepanjang hayat kereta lah. Cuma brake pad dia je yang kena tukar. Brake belakang pun kemungkinan besar boleh guna sepanjang hayat juga. Jadi memang jimat. Tapi untuk performance car yang besar, enjin pun besar dan powerful, mesti nak kena guna disc brake pada kesemua tayar. Dan walaupun guna disc brake, biasanya disc brake ni cepat habis dan memang kena tukar. Sebabnya mudah je, bila kereta tu berat, lagi tinggi momentum dan tambah pula dengan bawa laju, memang daya yang ditanggung oleh disc tu sewaktu kita brake memang banyak. Kalau anda perasan dekat track, kalau kereta racing, waktu braking tu sampai merah menyala disc brake dia. Jadi sebab tu kena tukar. Lagi kuat lenjan, lagi selalu kena tukar. Jadi kereta korang sendiri pakai brake apa? Pakai disc brake ke atau combine disc brake dengan drum brake? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.